Ya, jangan lupa seketika nanti kita akan bawakan program Bicara Petang dan kalau anda wis barang soalan untuk dinyatakan kepada tetamu kita nanti, kerana kita akan bawakan topik gastrik dan juga kaedah rawatan bersama-sama Dr. Rusdan bin Abdul Aziz, pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Bicara Petang. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang terus setia bersama-sama Ziana dan Hani untuk program Bicara Petang. Waktu ini seperti yang dinyatakan di awal tadi, topik yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan gastrik dan kaedah rawatan. Tak semua sakit di bahagian perut kita ni merupakan sakit gastrik. Jangan ingat bila sakit perut je sakit gastrik, Hani. Tak boleh. Dia tak boleh nak kaitkan semua. Sampai ada yang bulan puasa ni bukan main popular, orang kata gastrik semua. Okey, sekarang ni kita nak jelaskan gastrik dan juga kaedah rawatannya bersama-sama dengan tetamu yang telah pun kita war-warkan juga dari awal tadi beberapa kali juga. Kita bersama-sama Dr. Rusdan bin Abdul Aziz, pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Assalamualaikum Dr. Rusdan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Rusdan. Terima kasih juga untuk hadir. Sebab apa, kadang-kadang ni banyak salah tanggapan berkaitan dengan gastrik ni. Jadi kita nak minta doktor untuk terangkan berkaitan dengan gastrik ini. Apa sebenarnya punca terjadinya gastrik? Okey, sebenarnya gastrik ni kalau ikut fisiologinya ialah apabila lapisan dinding perut tu, lapisan protektif dinding perut tu dihakis oleh asid yang dalam perut tu. So bila dia hakis, dia jadi menghakis dia, lama-lama dinding perut dia jadi merah. Dia merah ataupun kita panggil radang lah, ataupun bahasa Inggeris inflammation, radang. Bila jadi radang tu, itu yang sakit. Itu bila pesakit selalunya komplain akan kata sakit perut. Itulah basically simptom gastrik lah. Itu disebabkan oleh hakisan oleh asid dalam perut ke dinding perut tu sendiri. Okey, asid dari perut dia macam mana? Dari segi macam bagaimana seseorang tu dia boleh ada lebih asid dan setengah orang tu macam di normal saja. Okey. Asid kita perlukan asid dalam perut untuk hazam makanan, sebab kita perlu kalau tak ada asid tak boleh hazam makanan. Tapi kenapa simptom tu terjadi? Ada beberapa faktor lah. Yang pertamanya, setengah orang tu dia keluarkan asid lebih daripada biasa. So bila asid banyak, lagi risiko untuk makan dinding perut tu lagi tinggi lah. Ada setengah orang pula dinding perut pesakit tu kurang lemah sikit banding dengan orang biasa. Jadi bila dia lemah, dia walaupun asid tu tak banyak, tapi sebabkan dinding tu lemah, dia terhakis juga. Jadi simptom akan datang jugalah. Itulah basically itulah. Okey, bila masanya asid tu keluar secara berlebihan sebenarnya? Biasanya asid ni dia ialah Allah buatkan asid tu keluar bila kita makan. Masa kita makan bila kita makan masuk dalam perut, dengan secara tak sentuhnya sel-sel di dinding perut tu akan mengeluarkan asid untuk menghazam makanan tu lah. Jadi bila kita makan je asid akan keluar. Itu je. Tapi kalau kita tak makan pun, time kita makan contohnya masa makan sarapan pagi, masa makan tengah hari, masa tengah malam, asid tu akan keluar juga. So kalau orang yang tak makan masa tu, jadi asid tu dia ada dalam perut tu. Dia bila tak ada makan untuk dia menghazamkan, dia tak ada buat kerja perut tu. So dia asid tu menghakis dari dinding perut tu. Dia hakis dinding perut tu, jadi dia sakit. Okey doktor, secara normalnya kita kena ikutlah aturan waktu makan ni, betul. Cuma ada setengah orang dia kata saya dah biasa tak makan pagi, tak ada masalah. Ni macam setengah orang yang macam ni macam mana? Itu yang masalah dia tu. Selalunya kebanyakan pesakit saya bila tanya apa macam mana cara makan ni, kebanyakan itulah. Dia sama ada dia lewat makan atau skip makan. Contohnya lah kita ni special orang yang duduk dalam Kelang ni sibuk kan. Nak pergi kerja sebelum subuh dah keluar. Kan? Kadang-kadang breakfast dalam kereta je kan. So ada setengah tak makan. And then bila lunch pula sibuk tak habis kerja lagi, lunch lewat. So itu yang menyebabkan kita tak makan. Bila tak makan tu yang perut tu kosong, asid banyak. Asid bukan tak asid terbanyak, bukan tak banyak pun, tapi sebab tak ada makanan dalam perut tu. Tu yang menjadikan asid, menjadikan gastrik tu. Okey, dan selalunya berapa lama tempoh sampailah waktu dia betul-betul kena serang dengan gastrik ni? Sebab mungkin dia kata macam saya dah biasa dah bertahun-tahun dah saya macam ni. Sekarang mungkin dia rasa berasa lega. Tapi bila agaknya tu? Okey, itu kalau kita faktor risiko untuk dapat gastrik faktor usia pun main peranan juga. So bila umur kita meningkat, ketahanan dinding perut kita tu jadi lemah banding dengan masa kita muda. Bila umur meningkat, bila ketahanan tu lemah, jadi bila umur kita meningkat, risiko untuk dapat tu lagi tinggi. So mungkin masa muda dia okey, masa umur 20-an dia okey je. Tapi bila masuk umur 30-an 40-an, kalau diteruskan tabiat makan macam tu, masa tu dah dapat sakit. Tapi dia tak ada specific time lah. Dia tak boleh kata dia tiba-tiba boleh.
Dia tak boleh jadi kata tak makan 2 minggu tak makan tengah hari boleh saya pakai tak boleh tu. Dia bergantung pada individu. Itu bukan penentunya lah. Dan seawal usia berapa sebenarnya seseorang itu boleh diserang gastrik? Biasanya lah selalunya remaja lah biasanya. Biasanya dapat masa remaja. Tapi ada juga kes-kes kanak-kanak dapat gastrik, ada juga. Itu mungkin ada special cases ke, dia ada penyakit lain ke yang menyebabkan, ataupun dia makan ubat, ada makan ubat sesuatu ubat yang menyebabkan dinding ususnya lemah banding orang biasa. Dan satu lagi perkara, biasanya setiap penyakit ni dia ada macam dia punya level, dia punya tahap-tahap dia. Kalau gastrik ni dia ada tak dia punya tahap-tahap serius, tahap yang biasa, mild, serius? Dia kalau gastrik ni kita mula-mula kita bahagikan sama ada kita bagi acute ataupun menjadi tiba-tiba. Acute satu lagi kronik ataupun yang dah lama. Yang acute tu jadi tiba-tiba sakit lah. Itu yang kadang-kadang tiba-tiba itu sakit perut, sakit sangat guling-guling kan. Itu yang acute. Yang kronik ni dia lama, sakit tu berterusan, dia dah berminggu-minggu, berbulan-bulan sakit, dia hilang datang balik. Itu yang kronik lah. Yang tahap pula, tengok hakisan tahap hakisan tu kat mana. Kalau just dinding perut saja, merah saja, itu sakit dia kita panggil gastrik biasalah. Tapi kalau dibiarkan tak dirawat, mungkin hakisan bertambah sampai jadi luka dinding perut tu. Bila luka dinding perut tu, dia berdarah lah, kita panggil ulcer atau luka, gastric ulcer. Itu dia akan berdarah dalam perut, dia boleh muntah darah. Ada tanda-tanda lain, contohnya dia berak warna hitam, itu tanda-tanda berdarah, itu dah bahaya. Dan kalau dibiarkan juga lagi, ada kemungkinan tembus terus dinding perut tu. Itu kita panggil perforated duodenal ulcer lah. Itu dah kronik lah tu. Itu dah kronik dan akut. Itu memang kena rawat secepat mungkin. Kalau dibiarkan boleh bawa maut. Nampak tu kalau dibiarkan boleh membau maut. Masa yang sama kita nak bawakan sekali pada anda, kalau nak berbicara dengan doktor, anda boleh saja hubungi 0326927939 atau anda boleh cuba saja berinteraksi dengan kami, tinggalkan soalan dan juga komen anda di laman Facebook Bernama Radio. Kita sedang langsungkan live FB pada waktu ini. Kita ada pemanggil? Betul, kita ada Encik Syukri dari Seri Kembangan ketika ini. Assalamualaikum Encik Syukri. Waalaikumsalam, selamat petang. Selamat petang. Teruskan. Okey, selamat petang doktor. Selamat petang. Saya ada satu soalan. Adakah faktor pemakanan boleh menyebabkan kita dapat gastrik di masa tua nanti? Contoh ni daripada muda suka makan pedas. Contoh saya suka makan pedas. Memang saya sekarang ada gastrik. Adakah itu sebagai salah satu faktor tabiat pemakanan? Okey. Itu saja. Okey, baik. Itu dia. Okey. Faktor pemakanan. Makan pedas. Muda-muda ni makan pedas kan. Tak ada apa-apa, bila tua esok tak tahu macam mana. Itu memang antara makanan yang menyebabkan pengeluaran asid lebih dalam perut ialah pedas lah. Jadi kalau kita makan pedas yang pedas kan, selalu sangat pedas kan, memang ada risiko akan mendapat gastrik lah. Walaupun masa muda tu, masa muda tak terasa lagi tapi bila kita dah umur meningkat, dinding perut tu makin lemah dan boleh dapat gastrik. Memang makanan, contoh yang makanan biasa yang saya nasihatkan pesakit pedas, makanan pedas dengan masam lah. Itu yang kira kata memang kena kurangkan lah kalau pesakit yang ada gastrik. Okey, baik. Itu soalan di laman Facebook, ada yang tanya, dia kata apa terapi yang sesuai untuk memulihkan perut dari gastrik? Dari segi rawatan pula gastrik ni, yang pertama sekali tabiat makan pada saya lah. Tabiat makan tu kita kena betulkan lah. Bila kita tabiat makan tu maksudnya bila masa makan kita kena makan. Terutamanya makan utama lah. Sarapan pagi mesti makan, makan tengah hari mesti makan, dan juga makan malam mesti makan. Masa makan lah. Contohnya kan kita biasa makan teri antara pukul 12 pukul 2 kan, mesti makan lah time tu. Itu mungkin mesti makan. Tak boleh lah kata walaupun kita sibuk bekerja kan, makanan tengah hari pukul 3 petang, pukul 4 petang. Itu tabiat yang tak bagus lah. Yang pertama kena betulkan tabiat makan. Yang kedua rawatan lah. Rawatan ni biasanya kita bagi ubat-ubatan lah. Ubat ni biasanya dua jenis ubat yang utama lah. Satu ubat untuk menetralkan asid dalam perut. Itu yang kita biasa dengar Gaviscon kan, yang dalam iklan TV kan, itu untuk menurunkan asid dan menetralkan asid dalam perut. Yang kedua, ubat mengurangkan pengeluaran asid dalam perut. Itu adalah ada rawatan lah yang boleh dapatkan untuk mengurangkan. Contohnya banyak di pasaran lah, ada Nexium lah, Controlor lah, all those yang ubat-ubat tu lah, untuk mengurangkan. Dua tu lah. Itu dia untuk merawatnya. Dalam masa yang sama, apakah makanan yang sesuai ketika mengalami gastrik ni sebenarnya? Ataupun memang sabar dulu, masa sakit perut jangan makan apa-apa, jangan minum apa-apa. Ada kata sakit perut, gastrik, jangan sesekali minum susu. Betul tak doktor? Betul. Ni soalan daripada Ilyas Muhammad Yusof ni.
susu. Ya, susu dan juga makanan yang ialah yang terbaik untuk dimakan masa kita gastrik tu. Sebenarnya kalau masa makanan makanan masa gastrik tu kita cuba elakkan makanan. Masa tengah gastrik tu kita ubahkan makanan yang menyebabkan asid banyak keluar dalam perut. Contohnya pedas dengan masam lah, cuba elakkan yang pertama. Pedas dan masam kena elak. Kena elak. Okay. Yang kedua dari susu. Susu ni banyak orang panggil salah tanggapan. Yes, salah tanggapan. Susu ni sebenarnya alkali tau. Dia bagus untuk orang yang gastrik sebenarnya. Sebenarnya. Kecuali ada certain orang ni dia macam alahan dekat susu. Kalau kita medical term ni kita panggil lactose intolerance. Yang grup yang ni bila dia minum susu, secara tak tahu buat reaction dekat badan dia menyebabkan sakit perut dan sirik birik. So kalau dia ada yang dalam grup yang lactose intolerance ni, memang tak boleh minum susu lah. Tapi kalau dia tak ada grup yang lactose intolerance ni, memang sebenarnya elok minum susu masa gastrik. Sebab kalau kita sakit kan, katalah kita dekat tengah bercuti dekat Langkawi ke mana kan, tak ada tempat nak pergi farmasi kan malam-malam. Kalau tengah sakit tu, cuba minum susu. InsyaAllah kurang sikit sakit tu. Sebab susu tu menetralkan asid dalam perut. Sebab saya kata tadi kan, sakit perut tu sebabkan asid banyak kan, dia menghakis di perut. So bila kita kurangkan asid dalam perut, kurang sakit segat di perut, sakit tu akan kurang. Apa jenis susu tu? Susu segar ke? Susu lemak manis ke? Sebenarnya tak kisah pun susu apa pun. Susu kambing ke, susu lembu ke, susu apa pun tak kisah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, dan satu lagi persoalan, walaupun gastrik ni sebenarnya kalau saya fikir-fikirkan atas kesilapan diri kita sendiri sebenarnya. Tapi ada juga soalan tanya, kata penyakit gastrik ni penyakit keturunan ke atau berjangkit? Dia sebenarnya bukan keturunan dan tak berjangkit biasanya. Semuanya disebabkan dia macam kata kalau kata orang yang memang dilahirkan dikeluarkan banyak asid, dia akan mungkin dia akan dapat lah. Ataupun orang yang dilahirkan dinding perutnya tu lemah sikit berbanding dengan orang biasa, dia akan dapat lah. Cuma dilahirkan macam tu, bukan keturunan. Tapi yang kebanyakan saya cakap awal tadi, kebanyakannya sebabkan tabiat makan lah, dengan tabiat makan lah basically. Dan ada juga sebelum saya lupa cakap ada setengah ubat yang boleh menyebabkan gastrik. Ada setengah ubat. Ubat apakah itu, doktor? Ubatnya yang biasanya ubat tahan sakit atau painkillers. Ada kalau kebanyakan kita kan kalau sakit, katalah sakit belakang, sakit lutut kan, kita pergi farmasi, kita beli, kalau biasa dengar Ponstan ke Voltaren kan. Ubat-ubat tu memang kalau dibiarkan, kalau dimakan memang boleh dapat gastrik. Kalau makan untuk masa yang lama, tempoh masa yang lama, memang boleh dapat gastrik. Satu lagi, kalau orang yang ada makan ubat cair darah, contohnya aspirin kan, pendengarkan aspirin, orang yang ada sakit jantung, pernah kena stroke kan, dia akan makan aspirin. Itu pun boleh menyebabkan gastrik. Tapi untuk mengurangkan risiko dapat gastrik, biasanya kita akan rasakan pesakit-pesakit ni, pastikan makan ubat ni selepas makan. Maknanya perut tu jangan kosong kita makan ubat tu. Pastikan perut dah diisi. So risiko tu jadi kurang lah. Baik, kita ada pemanggil Encik Zaini dari Taman Tun. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Zaini, teruskan dengan soalannya. Baik, yang berbahagia doktor, saya ada dua soalan. Okey, tadi doktor cakap tentang isu makanan-makanan berminyak dan makanan pedas mengakibatkan gastrik. Bagaimana pula tabiat kita, khususnya orang Malaysia kita ni yang suka minum kopi, teh dan apa kita panggil chocolate beverages seperti Milo. Adakah minuman-minuman ini juga mengakibatkan gastrik? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya, kenapa tabiat orang-orang kita, khususnya orang Melayu, bila doktor dah memberikan nasihat supaya memakan ubat-ubat doktor, ubat-ubat hospital, tetapi tetap mengambil ubat-ubat yang dijual oleh MLM, multi level marketing, ataupun ubat-ubat tradisional yang memudaratkan lagi masalah gastrik kepada mereka ini. Jadi dua soalan ini mohon pencerahan daripada yang berbahagia doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Cik Zaini. Teruskan. Terima kasih Zaini pada soalan tu. Soalan yang pertama mengenai kopi, teh kan, kafein lah, basically kafein. Kafein ni dia memang ada kajian menunjukkan dia menyebabkan pengeluaran asid berlebihan dalam perut. Tapi tak semua orang. Mungkin saya boleh ada certain percentage yang sikit lah, tak ramai sebenarnya. Kebanyakan orang boleh minum kafein ni tanpa masalah. Tapi
Ada setengah pesakit tu bila dia minum kopi atau teh dia dapat gastrik. Ini kita tengok sendirilah. Saya tak boleh kata universal okey semua orang tak boleh minum kopi atau teh. Sebab kebanyakan boleh. Jadi ini kalau orang yang macam ni kita kena panggil try and error lah, cuba. Kalau kita minum kopi, kita rasa perut kita sakit berangin, maknanya you tak boleh minum kopi lah. Okey itu dari kopi. Macam kata coklat pasal tak ada masalah. Sebab coklat tak ada kafein sebenarnya. Yang ada kafein ni biasanya kopi dengan teh sajalah. So dari segi itulah coklat tak ada masalah. Yang masalahnya mungkin dengan kopi atau teh. Itu saja. So kalau kata you minum kopi perut tak selesa, maknanya you tak boleh minum kopi, kena elakkan. Itu soalan yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ubat-ubatan. Ubat yang apa? Ubat suplemen MLM sebenarnya kan. Ini saya pun susah nak komen lah pasal benda ni biasalah. Kalau kami yang di hospital ni memang biasa orang tanya ubat ni bagus tak bagus kan, elok tak elok, apa kesan sampingan dia. Apa jawapan saya selalunya, saya kata saya tak tahu pasal ubat ni. Sebabnya ubat-ubat MLM ni kebanyakannya tak ada orang buat kajian betul-betul pasal ubat ni. Dia biasanya kajian tu maksudnya kita kaji, okey kalau makan ubat ni berapa peratus pesakit akan improve. Okey, apa kesan dia, apa kesan sampingan dia. Tak ada orang buat kajian. Yang biasanya dia akan keluarkan testimoni. Testimoni ni maksudnya apa yang orang tu rasa. Kata saya makan ubat ni lutut saya baik. Kan contohnya kan katalah makan ubat satu ubat ni lutut jadi tak sakit. Okey, tapi kita kena berhati-hati bila pakai testimoni ni. Kalau kita nak jual produk katalah kita bagi ubat tu dekat 10 orang. 10 orang. Tapi yang baik cuma 2 orang je yang baik. Saya rasa kita nak panggil yang mana? Yang 2 orang ni ke atau 10 orang tu bagi testimoni? Mesti kita panggil 2 orang ni kan? Jadi kalau kita ikut pasal peratus ni, cuma 20% je kebarangkalian untuk baik. So kalau 20% ni tak cukup bagus sebenarnya. Sebab kita beli ubat tu bukan murah. Kan especially MLM ni beratus-ratus kan tu kan. Jadi kita nak spend beratus ringgit ni, kita kena pastikan at least paling kurang 80 ke 90% chance untuk sembuh. Itu satu. Yang itu dari segi produk kan. Okey, yang lain kesan sampingan. Okey, kesan sampingan tu kita tak tahu tau. Sebab tak ada orang buat kajian apa kesan sampingan dia. Jadi kalau selalu pesakit saya, kalau pesakit saya tanya saya kan, macam mana boleh tak saya makan ubat doktor? Apa saya kata, okey kalau you nak beli saya tak boleh halang sebab saya mungkin bagus, saya tak tahu kan. Tapi saya akan pantau yang bawah pinggang, pantau you punya hati. Bila nak pantau macam mana, kita kena ambil darah lah. So you makan ubat tu after 1 month atau sebulan, dia tanya saya balik, saya tengok macam mana. Kita tengok. Sebab ada kes-kes yang certain, pengalaman saya sendirilah ada setengah pesakit tu dia makan produk luar ni, saya tak nak sebut nama lah Lepas 2 bulan jumpa saya cek darah dia, tengok ada buah pinggang dia rosak sikit. Tu baru 2 bulan. 2 bulan rosak sikit. Saya tanya dia apa dia makan apa-apa. Dia kata saya ada makan ubat ni, produk ni. Kata, okey, you cuba stop makan ubat ni dulu. Okey, stop makan ni. Lepas 2 minggu saya cek balik, buah pinggang ni nombor balik. So maksudnya ubat tu merosakkan organ. Tapi kita tak tahu berapa peratus yang merosakkan organ. Mungkin kalau kita bagi 10 orang, mungkin 3 orang 4 orang. Tapi kita tak tahu tau. Jadi sebab tak ada kajian. Itu masalah dia tu. Itu masalah dia sekarang pasal ubat suplemen ni. Tu saya pun tak berani lah kata kalau orang tanya saya, elok tak makan ubat. Saya pun susah saya jawab soal tu sebab saya tak ada. Kalau kata saya kata tak baik, mungkin ubat tu baik kan. Tapi itulah kena berhati-hatilah. Nasihat saya berhati-hati makan ubat suplemen. Sama juga dengan ubat tradisional. Sama juga. Sama juga. Kena berhati-hati tu je. Ya, kena berhati-hati. Lepas ada setengah orang kata kalau nak makan juga kenalah sulam air banyak sikit, minum air banyak sikit. Itu katanya lah kan, supaya macam tak merosakkan buah pinggang tu. Terpulang pada anda masing-masing. Susah nak cakap, tidak ada kajian yang spesifik. Tapi ini doktor berkongsi pengalaman daripada seorang pesakit yang pernah dirawat sebelum ini Dan anda boleh juga berinteraksi dengan kami. Boleh saja hubungi 0326927939 atau anda boleh tinggalkan saja soalan dan juga pandangan anda di laman Facebook Bernama Radio. Kita sedang langsungkan live FB pada waktu ini membawakan topik gastrik dan kaedah rawatan bersama-sama Dr. Rushdan bin Abdul Aziz, pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Ada soalan di laman Facebook ni Zainab. Ilyas masih lagi tanya soalan dia, kata adakah gastrik boleh menyebabkan sakit kepala atau migraine? Dan boleh tambah juga soalan daripada Fiza Alwi ni, kata adakah stres juga boleh menyebabkan gastrik? Okey, satu cerita pasal sakit kepala dengan migraine, soalan lagi stres. Okey, sakit kepala dan migraine ni, dia gastrik ni ada satu part of gastrik ni dia kita panggil reflux disease. Reflux disease ni maksudnya asid daripada perut tu naik ke esophagus kita, kena ke dada kita tau. Kena kita macam kata usus kita ni makanan selalu makan kita start daripada mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar So
yang reflux ni, asid daripada perut tu naik ke atas ke esophagus. So bila kena ke esophagus ni, antara simptom dia boleh sakit dada. Dia boleh sakit dada, dia boleh rasa loya, boleh muntah, boleh berdebar-debar. Dan ada setengah pesakit juga komplain, dia kata sakit kepala. Memang boleh. Itu antara simptom dia lah. So kalau kata nak soalannya tadi sama ada gastrik boleh menyebabkan kepala, ada kemungkinan boleh kalau asid tu naik ke atas. Okey, itu ya. Okey. Yang kedua lagi, soalan yang kedua, dia kata pasal stres boleh sebabkan gastrik. Stres ni pun antara penyebab pengeluaran asid lebih dalam perut ialah stres. Sudahlah ni. Patutlah dia patutlah. So kalau macam kalau kita tengok anak-anak kita yang sekolah kan, bila dia kena exam dia mulalah macam-macam sangat. Sakit perut. Itu antara simptom lah. Bila dia stres tu akan menyebabkan asid keluar lebih. Bila asid keluar lebih dapat gastrik. So memang boleh lah. Stres tu antara penyebab gastrik. Banyak juga sebenarnya kan penyumbang kepada gastrik ni. Bagaimana pula dengan mereka yang merupakan perokok? Sedut, asap kan. Jangan marah. Nak tahu juga ni. Kalau saya doktor ni semua kalau boleh kita nak berhenti rokok kan. Kita promote berhenti rokok kan. Tapi memang sebenarnya memang kajian menunjukkan kalau perokok ni dia memang boleh menyebabkan dinding perut tu jadi lemah. Dinding perut tu jadi lemah. So bila itu lemah memang boleh dapat gastrik lah. Adakah mereka ni adalah golongan yang berisiko tinggi untuk dapat gastrik? Berisiko tinggi saya tak kata berisiko tinggi lah. Itu berisiko lah. Berisiko. Bila kata risiko tinggi ni, yang risiko tinggi ni orang yang makan ubat tahan sakit, orang yang ada stres, itu je. Yang ni kira berisiko tapi taklah tinggi. Okey, baik. Kita ada pemanggil dari Johor ni doktor, Cik Azhari. Hello, Assalamualaikum. 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 Selamat datang Cik Azhari. Teruskan. Soalan saya, bapak saya dah potong perut dia, dah usus kita keluar pakai paket. Habis tu dia dah tunggu sebab darah dia tak ada darah lagi. Jadi doktor masukkan balik. Lepas dia masukkan balik. Cik Azhari cakap pelan-pelan sikit sebab tak boleh nak tangkap. Okey. Apa ni baru ni bapak saya potong perut dia, usus dia. Okey, potong pakai paket. Okey. Habis tu darah tu dah stop. Jadi doktor yang dekat hospital Mongotin tu dia dah masukkan balik. Dia masukkan balik. Patutnya dah okey lah. Maybe ada berapa sikit darah. Habis sekarang ni lagi ada darah keluar. Jadi badan bapak saya lagi nak potong balik. Apa pendapat doktor? Okey, baik. Okey. Nak kena potong balik. Yang boleh. Saya tak berapa faham, tapi yang saya faham kata ayah encik ni dia ada pendarahan dalam perut. Lepas tu dia keluar, doktor potong, bawa keluar usus ni ke perut, dinding perut dengan ada pakai bag. Ya, betul. Kan? Sekarang ni dah simpan balik dan sekarang ni nak sambung balik. Kemudian ada pendarahan katanya. Jadi katanya mungkin nak kena buat lagi sekali punya sama. Macam mana pandangan tu kata? Macam ni kes-kes ni very spesifik lah. Kita kena tengok dekat mana pendarahan tu, dekat mana pendarahan tu dan macam mana kita nak rawat lah. Kalau kata pendarahan tu dalam perut, biasanya tak perlu, saya rasa tak perlu potong usus sampai ke keluarkan usus tu ke perut. Saya rasa ini kemungkinan pendarahan dekat dalam usus kecil atau usus besar. Jadi pendarahan usus kecil dan usus besar ni dia banyak caranya. So saya, kalau tanya saya perlukah buat lagi atau tak, itu kena bincang dengan doktor yang merawat. Sebab saya tak tahu dekat mana punca perdarahan tu. Kondisi sebenar macam mana, tak ada depan mata kan. Sebab kita kena tengok. Kita tengok kes ni macam mana keadaan dia sekarang. Dia punya darah tu macam mana, tekanan darah yang macam mana, masih berdarah ke atau tak sudah berhenti kan. Itu kena bincang dengan doktor yang merawat lah. Kalau tanya saya pun susah nak jawab soalan tu sebab kita tak nampak pesakit tu kan. Susah nak jawab, takut tersalah bagi nasihat, susah berarti kan. Jadi saya akan bincanglah dengan doktor yang merawat pesakit. Cik Azhari kena bincang ke ya dengan doktor yang merawat ayah Cik Azhari tu, mana yang lebih baik sebenarnya. Okey, kita ketika ini bercakap mengenai gastrik dan kaedah rawatan bersama-sama Dr. Rushdan Abdul Aziz, pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Kita nak tahu juga dari segi anda katalah wanita hamil dan terkena pula gastrik, adakah ia boleh mendatangkan mudarat sebenarnya kepada wanita itu dan juga kandungannya? Kepada kandungannya tak ada masalah, InsyaAllah tak ada masalah pada kandungan, tapi kepada ibunya sebab bila gastrik ni sakit kan. Jadi bila sakit tu yang mendatangkan mudarat. Dan kalau tak dirawat, sama macam pesakit biasa juga, dia boleh progres sampai berterusan sampai jadi luka dalam perut, boleh luka itu je. Jadi itulah dari segi dia punya risiko dia sama macam pesakit biasalah, walaupun dia mengandung atau tak mengandung. Cuma kadang-kadang bila kita mengandung ni risiko yang saya perhatikan lah
memang senang sikit dapat gastrik. Saya pun tak pasti kenapa, tapi kebanyakan pesakit saya yang bila dia mengandung, dia simptom gastrik dia bertambah sikit. Kena buat kajian. Dia kena reflux. Reflux tu mungkin sebabkan, saya rasa kalau yang reflux tu salah satu yang kita boleh ikut teorinya lah. Sebab bila kita ada kandungan dalam perut tu, ada baby dalam perut kan, uterus dia besar kan, rahim dia besar. Rahim tu menekan dekat perut. Jadi tekanan dalam perut tu tinggi. Jadi tekanan dalam perut tinggi, senang asid naik ke atas ke esophagus. Jadi boleh dapat reflux lah. Okey, itu sebabnya lah. Tadi sama juga macam yang orang biasa mana yang bukan hamil pun, simptom dan cara rawatannya pun lebih kurang sama juga. Okey, baik. Dan bagi mereka yang memang dah mengidap gastrik kan, ada penawar ataupun tidak sebenarnya untuk kita betul pulih 100%? Itulah yang kita punya matlamat lah bila kita rawat pesakit gastrik ni, supaya dia pulih 100%. Dan memang boleh dirawat lah. Cara rawatan macam saya dah katakan tadi, yang pertama sekali itulah kena betulkan tabiat makan. Sebab kalau kita katalah saya bagi rawatannya, memang sakit tu boleh sembuh. Memang insyaAllah sakit akan sembuh. Tetapi kalau dia tabiat makan dia sama juga, mungkin sakit gastrik tu datang balik. Tak boleh bantulah dalam kan, terserah pada diri sendiri. Sebab bila kita bagi ubat tu, macam saya kata, gastrik ni sebahagian dinding perut tu terhakis oleh asid kan, jadi ada radang dalam dinding perut ni. Jadi bila kita bagi rawatan, kita kurangkan pengeluaran asid, radang tu berkurang, dinding perut tu sembuh. Jadi dia sakit lah kan? Tapi kita tak dan kita boleh stop ubat tu dah, tak perlu makan ubat dah. Tapi kalau dia sama juga, tak makan tengah hari, diet lah kan, macam kan, tak makan lama-lama perut tu kosong, dia makan sebalik dinding perut tu, jadi berulang. Itu je. Okey, jadi kena amalkan gaya hidup sihat jugalah sebenarnya bukan je. Setakat harap ke ubat, lepas tu bila dah baik lupa, bukan lupa je tau, lupa diri. Itulah masalahnya. Okey, dan biasanya apabila kita diserang gastrik, doktor sendiri ada beri nasihat kepada pesakit tu posisi bagaimana yang boleh melegakan. Ada kata okey, sapu minyak panas, tuam dengan apa-apa saja yang panas tu kan. Panas ke, posisi kalau baring tu bila sakit mesti kita macam merengkuk kan, mengiring ke apa, ada saranan untuk melegakan. Sebab kita tahu kan, dia jadi macam krem semacam contohlah kat tempat kerja tak dapat nak keluar pergi klinik ni, apa yang boleh dibuat, remedi yang dia boleh buat pada kerja kita? Kalau tempat kerja ni, kalau katalah sakit kan, actually position tak ada berubah pun. Cuma kalau you tekan perut tu, you rasa, sebab you tekan, you rasa lega sikit. Tapi sebenarnya tak ada banyak beza. Tapi kalau kita sakit, yang rawatan yang cepat untuk mengurangkan sakit gastrik ni, ubat yang menetralkan asid dalam perut. Itu dia. So apa ubat dia? Yang saya kata tadi, kalau yang bagus, kita kan pernah dengar ada Gaviscon lah, semua tu kan makan itulah. Tapi kalau tak ada, cuba minum susu. Dia boleh membantu sebab dia menetralkan asid dalam perut. Okey, cuma kecuali kalau orang itu mempunyai alah kepada laktosa susu. Okey, baik, itu dia kena kenal diri kita sendiri, baru tahu macam mana. Jadi itu antara yang boleh dibuat lah, tindakan awal lah, tindakan awal yang boleh dibuat. Okey, kata Zaid, mak saya gastrik minum susu, okey pula dia kata. Ada satu jenama ni kan, dia kata okey. Fiza Alwi tanya, untuk warga emas mengidap gastrik yang tiada selera makan, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah ni? Itu ada dua isu tu. Satu gastrik, satu tak ada selera makan. So kalau dari gastrik ni, kadang-kadang saya tak ada selera makan tu bukan sebab gastrik bila warga emas ni. Warga emas yang kadang-kadang bila umur kita meningkat, selera makan itu memang kurang sendiri tau. Itu memang tak dinafikan, apa-apa boleh jadi. Jadi mungkin yang tak selera makan tu bukan sebab gastrik. Jadi rawatan untuk tak sedia makan ni memang susah sikit lah sebenarnya. Especially kalau warga emas ni, kita nak paksa dia makan tak boleh. Iyalah. Kita nak paksa mak kita makan kan. Jadi saya pun sebenarnya tak ada saya pun tak pasti apa kita nak recommend lah. Biasanya kalau macam ni, apa yang kita boleh lakukan, kita tanyalah apa yang mak kita suka makan. Itu je saya kata. Sebab kadang dia memang bila umur kita makan, selera makan itu kurang. Macam saya pun sekarang kan, umur sekarang ni banding umur saya masa belasan tahun, belum makan semua kan. Sekarang ni dah kurang lah makan. Dia memang selera dia kurang. Itu memang secara progression yang natural lah saya rasa. Tapi kena cakap elok-elok dengan mak. Kadang-kadang kita kena orang kata tu paksa secara lembut, mak kena makan. Nanti kesihatan kena jaga, kena cakap dengan mak tu lah secara psikologi sikit lah. Okey. Bagi kita ada soalan daripada Adlan Arazak. Dia kata, salam doktor, bagaimana nak tahu beza kembung, ulcer dan gastrik untuk orang tua? Okey. Kembung, ulcer dan gastrik kita pergi pada ulcer dulu lah ulcer yang pada teruk Kalau ulcer ni maknanya dinding perut dah luka
Bila dinding perut duka ada pendarahan. Okey. Bila ada pendarahan, simptom untuk pendarahan ni ada dua. Satu, dia muntah darah. Okey, yang satu. Yang kedua, buang air besar dia najis dia warna hitam. Itu simptom pendarahan. So kalau ada pesakit yang ada muntah darah ataupun buang air besar najis hitam, itu kemungkinan besar ada pendarahan dalam perut. Itu kena dapat rawatan segera. Itu yang pendarahan ni, ulcer. Kalau gastrik ni samalah. Gastrik ni simptom dia sakit perut. Sakit perut yang sama lah. Biasanya pedih perut, biasanya dekat kita panggil ulu hati kita kan, bahagian atas perut kita. Itu gastrik. Kembung ni selalunya antara simptom yang kita panggil reflux esophagitis tu. Reflux yang asid naik atas ni. Kembung ni kenapa? Sebab bila asid tu dalam perut tu, asid tu akan mengeluarkan gas tau. Mengeluarkan gas. So gas tu yang kita rasa berangin tu, kita kata berangin ni. Itu sebenarnya gas tu. So banyak asid gas. Lalu simptom dia buat kembung, dan kebanyakan pesakit ni dia banyak sedawa. Sedawa. Itu simptom yang kembung lah. Itu sebabkan gas, banyak asid je. Okey. Dan ada setengah sebut dia kata senak perut. Itu namanya apa tu? Senak perut tu itu gastrik lah, antara simptom gastrik lah. Sakit ulu hati. Sakit ulu hati. Okey, baik, sebelum kita pergi ke soalan yang lain, kita ada pemanggil sekarang ni, Cik Musa dari Petaling Jaya. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, teruskan Cik Musa. Okey, saya tanya doktor, apa beza appendix dengan gastrik? Satu lagi, orang tu dia sakit kepala, sakit perut, tapi bila pergi jumpa doktor kata tak ada apa, cuma bagi ubatan sakit saja. Tapi benda tu masih berulang. Jadi apa ni doktor? Terima kasih. Baik. Terima kasih Cik Musa. Terima kasih Cik Musa ya. Soalan pertama tu, apa beza appendix dengan gastrik? Itu memang banyak beza dia. Pertama sekali, organ yang terlibat lah ya. Appendix ni ada satu organ di hujung usus kecil. Appendix ya. Appendix ni akan jadi bila ada radang di appendix tu lah. Maknanya appendix biasanya sebelah kanan atau kiri? Appendix tu biasanya sebelah kanan bawah. Kanan bawah. So jadi sakit dia dekat kanan bawah. Biasanya pesakit yang komplain sakit kuat di bahagian kanan bawah, demam, dan ada setengah tu mungkin ada ciri bila ada muntah. Dan bila berjalan sakit. Itu yang appendix. Appendix ni kita rawatan dia, kalau yang sudah radang itu kita kena buat pembedahan untuk keluarkan appendix tu. Kalau dibiarkan, dia akan makin teruk, demam makin teruk, dan ada kemungkinan appendix tu boleh pecah. Itu lagi teruknya lah. Itu appendix. Gastrik dia sakit dekat dalam perut. Perut ni dekat atas, dekat bahagian atas perut, ada kawasan perut kita kan. Jadi sakit dia bahagian atas perut, sakit dia pedih. Dan ada simptom lain, kembung perut, banyak sedawa, ada setengah tu muntah-muntah. So itulah memang beza antara appendix dengan gastrik. So kalau gastrik ni, kalau saya cakap pasal kita lah, gastrik ni biasanya tak berbahaya kalau dirawat lah. Tak boleh sembuh. Appendix ni mesti buat pembedahan. Kalau tak buat pembedahan, akan bertambah teruk lah. Saya kan akan improve. Baik, soalan yang seterusnya tadi berkaitan dengan pergi doktor, pening, dah sakit perut, tapi tak ada apa, bagi buat tahan sakit je, tapi berulang lagi. Okey, kalau ini simptom yang biasa kita dengar lah ya, pergi sakit kepala, pergi jumpa doktor bagi ubat, baik jap itu datang balik, sakit datang balik, perut pun sama kan. Jadi kalau benda ni berulang kalau sakit ni berulang, maksudnya mesti ada punca dia. Jadi kita kena siasat lah kenapa punca dia. Sama macam sakit kepala kan. Sakit kepala, apa punca sakit kepala tu? Mungkin ada jangkitan dekat bahagian kepala. Antara punca-punca sakit kepala yang biasa kita dengar, ada jangkitan jangkitan dekat kawasan kepala ke, ada yang kita takut sekali ketumbuhan lah. Itu yang biasa kan. So kalau sakit kepala ni, biasanya apa yang kita akan buat, kalau yang apa kita panggil tanda-tanda bahaya sakit kepala pertama sekali, sakit tu makin kerap. Sebab saya rasa semua orang sakit kepala. Saya sakit kepala, semua orang pernah sakit kepala. Jadi yang tanda-tanda yang bahaya, kalau katalah dulu sakit kepala ni sebulan sekali, sekarang ni sakit kepala seminggu 2 kali sakit. Satu. Bahagian mana sakit kepala tu ada banyak, tak kisah mana-mana. Tak kisah mana-mana. Tak kisah mana. Jadi sakit maknanya kekerapan dia bertambah. Yang kedua, kekuatan sakit tu sendiri. Kalau kita sakit dulu, katalah kalau kata sakit kita antara 1 ke 10 10 paling sakit, 1 tak sakit. Kalau sakit tu dalam 4/10 saja tapi sekarang ni sakit dah 7-8 tau. So makin sakit. So maknanya sakit tu makin kuat dan kekerapan dia makin tinggi. Dan ini kita kena siasat. Satu lagi tanda-tanda yang bahaya untuk sakit kepala ni, ada muntah. Muntah. Itu dah bahaya lah. Jadi kita kena siasat. Yang kita kena pastikan bukan satu, jangkitan ke otak. Itu yang kita takut lah. Yang kedua, ada ketumbuhan. So macam ni kita kena siasat lah. Macam ni kita kena siasat. Kita perlu buat ujian darah.
dan mungkin kita kena buat, kita panggil CT scan lah untuk otak tu, untuk pasti. Itu kalau sakit kepala. Sebab kalau benda berulang ni mesti ada sebab. Mesti sebab kita kena siasat kenapa lah. Sama macam perut juga Kalau kita katalah sakit perut, kita pergi klinik, doktor bagi ubat gastrik, ubat air je kan, ubat Gaviscon apa, makan ubat tu hilang sakitnya. Dan kalau hilang tak apa. Tapi kalau lepas makan ubat tu, lepas tu datang balik. Makan ubat sakit lagi tau. Betul, makan ubat hilang sakit balik. Maknanya benda berulang. So mungkin bukan gastrik yang biasa ni. Jadi kena siasat lah kenapa. Cara nak siasat tu, kita satu, misalnya biasalah kita kena check, pastikan antara punca, kita kena buat lah ujian darah kena buat, mungkin kena buat ultrasound perut, dan mungkin juga kena buat endoskopi dan tengok dalam perut tu sendiri. Mana kena dapatkan rawatan susulan, kena dapatkan punca sakit. Secara ringkas, waktu ada banyak soalan ni juga ni. Dia kata ada kesan sampingan sekiranya paksa muntah ketika gastrik. Sebab saya perasan ada suka gastrik, bila dia muntah boleh rasa lega. Ada kesan sampingan tak? Kesan sampingan tu, kalau kerap sangat muntah, bila kerap sangat muntah, kadang-kadang boleh luka kat selalu makan gitu. Dia berdarah sikit. Tapi selalunya yang kata lega ni is orang yang ada reflux ni. Reflux tu sebab dia asid tu banyak dalam perut tau. Dia kembung perut tau. Jadi bila dia muntah tu, asid tu keluar, angin tu keluar, dia rasa lega. Itu antara, memang ada orang buat macam tu lah. Tapi kalau boleh janganlah paksa. Kita muntah tak elok sebenarnya, sebab takut luka nanti. Luka selalu makan tu nanti. Okey, baik. Dan dia kata sakit ulu hati atau angin, adakah itu gastrik juga? Saya rasa lebih kurang lebih kurang lah tu. Okey. Dan adakah makanan berkacang mempengaruhi pengeluaran asid perut? Okey, makanan berkacang ni secara universalnya tak lah. Tapi okey, pasal makanan ni kan, untuk gastrik ni, dia semua individu tak sama tau. Kita punya perut ni reaction dengan makanan lain. Ada setengah orang tak ada masalah, ada setengah ada masalah. Jadi contohnya kalau saya makan pisang tak ada masalah, okey je kan. Tapi ada setengah orang bila makan pisang dia rasa perut dia berangin. Maknanya dia tak boleh makan pisang. Sebab ini benda ni macam kita kena spesifik kat orang masing-masing. Jadi kita kena tengoklah. Jadi kalau macam ni, kita kena panggil try and error jugalah. Kena try and error. Try and error juga. Setengah orang kan bila makan pulut kan, orang kata pulut banyak angin kan. Kalau saya makan pulut elok je, tak ada masalah perut saya kan. Tapi ada setengah orang bila makan perut dia rasa berangin. Dah tak selesa. Dan maknanya tak boleh makan perut. Kena buat eksperimen kat atas diri anda sendiri. Baik. Dan Dafi Zainal kata betul, saya hadapi gastrik, tabiat makan memang kena jaga. Jadi itu boleh bawakan juga kepada kesimpulan, doktor, apa mungkin nasihat nak diberikan kepada pendengar bernama radio pada petang ni? Okey gastrik ni penyakit yang saya rasa sangat common lah dekat masyarakat kita ni. Bukan masyarakat kita je, seluruh dunia lah Saya rasa semua orang pernah kena gastrik. Cuma kita nak tahu severity atau teruk tak teruk gastrik tu. Serius atau tak So kalau kata sakit tu tak serius, tak apa. Kebanyakan pesakit dia sakit gastrik sikit, makan ubat hilang, tak apa. Tapi kalau tu berterusan, sakit tu berterusan macam sakit berterusan berminggu, berbulan sakit tu, dan kita kena dapatkan rawatan lah. Antara tanda-tanda yang perlukan rawatan, satu, sakit tu berterusan. Yang kedua, benda berdarah. Macam tak ada muntah darah, merah hitam, itu kena dapat rawatan cepat. Itulah kalau kata sakit tu berterusan dan ada tanda-tanda yang sakit tu bahaya, kena dapatkan rawatan segeralah. Itu sajalah. Jangan tunggu lama-lama. Rawatan, pemeriksaan itu sangat penting. Yang untuk mengelakkan gastrik, yang paling penting sekali, tabiat makan lah. Kita panggil gaya hidup sihat. Masa makan kena makan. And kalau boleh, dan janganlah banyak, selalunya pesakit saya banyak masalahnya itulah. Satu, sibuk kerja. Antara alasan sibuk kerja, tak sempat nak makan tengah hari. Sibuk kerja, ada mesyuarat, meeting tak habis doktor, tak habis meeting lagi ni kan, betul. Yang keduanya, yang setengah-setengah lah, diet. Kita ni nak cantik sangat jaga makan semua, tak makan tengah hari, nak kuruskan badan lah kan. Itu pun tak bagus juga. Jadi kena jaga gaya hidup salah untuk elak gastrik ni. Nampak lagi kita memang package lah ni. Betul. Dengan kerja sibuk kan, stres lagi, lepas tu nak cantik, nak jaga badan, nak diet lagi, semua tu penyumbang sebenarnya. Tahu, tak apa. Okey, tak apa. Ada satu soalan ni tapi tak apa, kita akan tanya pada doktor, kita akan jawab kemudian. Kita tolong dapatkan jawapan seketika nanti. Sebab dia tanya macam mana nak dapatkan tip untuk orang gastrik berpuasa. Cik Hisham ni tanya. Tak apa, nanti kita akan tanya pada doktor. Kita akan kongsikan tipnya selepas kita kemas kini berita pukul 7 malam ini. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Rushdan Abdul Aziz yang merupakan pakar pulmoni perubatan dalaman dan gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang untuk bicara petang kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi doktor. Assalamualaikum.
Bicara Petang.